Tip buat sambal paru. Lebih sedap dan ringkas. Jom Mak Ti tunjuk cara. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh. Kali ni Mak Teh nak kongsi resipi dengan anda semua. Resipi paru masak sambal. Resipi paru masak sambal ni cukup ringkas bahan-bahannya dan cukup sedap dimakan kepada yang menggemarinya lah. Okey, kalau yang tak menggemarinya abaikan ya. Tapi kalau setakat nak tengok resipi tak ada masalah. Okey, layan je kan. Okey. Resipi sambal paru ni sesuai dimakan dengan nasi putih biasa ataupun dimakan dengan nasi lemak pun boleh. Memang sedap. Kepada yang penggemar tu memang sedap lah. Kan ada setengah orang paru ni makanan dalaman, ada setengah orang tak boleh makan. Maknanya ada pantalaran dia lah. Ada setengah yang boleh makan. Okey, silakan. Dan boleh ikut resipi Mak Teh ni jika anda nak mencuba resipi daripada Mak Teh ni, iaitu sambal paru. Memang sedap lah. Dan tips-tips juga Mak Teh akan kongsikan sekejap lagi. Okey, jom. Masa ni Mak Teh makan sambal paru ni dengan nasi putih pun memang sedap. Dengan nasi putih saja pun memang terangkat habis dah. Memang sedap lah. Digaul dengan sambal tu, sambal yang garing dan paru yang lembut tu, memang sedap lah. Kepada anda yang nak mencuba, silakan okey, jom kita intai dan kita masuk ke dapur bersama Mak Teh. Kita tengok cara dan macam mana Mak Teh masak resipi sambal paru ni. Okey, jom. Sediakan bahan-bahannya. Setengah kilo paru lembu, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 1 batang serai, 2 senduk cili yang telah dikisar, sedikit air, sedikit air asam jawa, sedikit belacan dan sedikit garam dan perasa jika suka. Dan akhir sekali 1 biji irisan bawang besar. Baik, mula-mula paru, okey, setengah kilo paru ni Mak Teh akan potong dululah. Potong dulu besar-besar. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu. Okey, basuh dan rebus terlebih dahulu lah ya. Okey, baik. Okey, lepas tu taburkan sedikit garam ya. Masa nak rebus tu taburkanlah sedikit garam. Okey, lepas tu rebus sehingga empuk ya, betul-betul empuk. Okey. Paru kalau tak empuk, kurang empuk, liat dan tak sedap makan. Tips dia nak kena rebus sehingga empuk lah. Baru masak paru tu sedap. Dan potong nipis-nipis Okey, paru dia juga paru nak kena potong nipis, jangan tebal-tebal. Nanti kalau tebal makannya nanti liat. Kalau kita potong nipis-nipis, kita gigit pun dia rasa lembut lah. Okey, potong sehingga habis lah. Okey, setengah kilo ni macam tak banyak jugalah. Boleh lah kan sekali makan. Okey, ini dah Mak Teh potong semua irisannya. Lepas tu nak kena goreng. Okey, paru ni sebelum goreng tu
campurkan sedikit garam atau garam dan kunyit lah jika suka, tapi Mak Teh tak nak. Jadi Mak Teh tak taruh lah. Sebab bagi Mak Teh sambal tu dah rasa dah semua. Okey, tapi kalau nak taruh garam dan kunyit sebelum goreng pun boleh. Okey, boleh je. Okey, sesuai selera lah ya. Okey, goreng sehingga garing okey, nampak sedapnya. Bagi yang suka lah bagi yang tak suka makan dalaman lembu ni, paru ni, tak apa. Okey, bagi yang suka je lah. Okey, lepas tu ini bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan tadi. Okey, ketepikan dulu yang kita goreng paru tu, ketepikan dulu parunya. Okey, bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan tadi ni kena potong dululah. Potong kecil-kecil. Ini tujuan untuk apa? Untuk kita kisar dia. Okey, untuk dikisar halus sehingga halus lah. Okey, potong besar-besar pun tak apa sebab kita akan kisar dia kan. Okey. Sambal paru ni kalau makan dengan nasi lemak terangkat. Tak, bukan nasi lemak dah. Nasi biasa kalau yang panas-panas memang sedap. Suka sangat Mak Teh. Mak Teh makan memang sukalah. Okey, lepas tu serai. Serai ni Mak Teh terus kisar campurkan sekali dalam blend. Mak Teh kisar je serai ni biar rasa serai tu lagi sedap. Okey. Okey, inilah bahan-bahan yang kita akan kisar nanti. Tak susah pun buat sambal paru ni. Senang sangat. Okey, lepas tu kita kisarlah. Okey, masukkan dalam pengisar satu persatu. Macam belacan, bawang putih, bawang besar, okey, serai. Dan satu biji bawang besar lagi Mak Teh akan potong nanti last. Mak Teh akan masukkan dalam sambal nanti last nanti. Kira kat sini kita akan guna 2 biji bawang besar lah ya. Satu untuk irisan, satu untuk dikisar. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Okey, lepas tu kita akan masukkan sedikit air. Okey, dan 2 sendok cili kering yang telah dikisar. Okey. Ni cili kering biasa Mak Teh dah ready lah dalam peti ais. Kalau nak masak senang. Mak Teh rebus dan Mak Teh kisar, masukkan sedikit garam, Mak Teh kisar, masukkan dalam peti ais. Senang kan nak guna. Okey, lepas tu masukkan sedikit air. Okey, tutup dan boleh kisar. Okey, inilah Mak Teh dah ringkaskan, Mak Teh dah kisar. Mak Teh masukkan sedikit minyak yang dah goreng paru tadi. Okey. Masukkan yang bahan yang telah kita kisar tadi. Okey, lepas tu masukkanlah sedikit garam. Okey, masa ni kacau-kacau lah macam biasalah ya. Kacau sehingga garing dan keluar minyak atau pecah minyak dah. Okey. Lepas tu boleh masuk sedikit garam dan sedikit perasa ya jika suka. Lepas tu campurkan air asam jawa ya sikit. Okey, campurkan dan kacau-kacau. Okey, renekkan dengan api yang perlahan sehingga sambal tu betul-betul garing dan pecah minyak lah. Sambal nak kena garing ya. Okey, dan boleh masuk sedikit gula ya. Lupa Mak Teh nak tunjuk tadi. Okey, lepas tu Mak Teh akan potong lagi sebiji bawang besar. Okey, sebiji tadi Mak Teh dah masukkan dalam pengisar, dah kisarkan. Okey, sebiji ni Mak Teh akan masukkan juga dalam sambal tu. Okey, tengok sambal tu dah hampir-hampir garing dah nak masak. Boleh masukkan bawang besar ni. Nampak? Okey, sambalnya macam dah pecah minyak. Mak Teh masukkan bawang besar ni dan kacau-kacau dan renekkan sekejap. Okey, biar bawang tu layu sehingga bawang tu layu. Sedapnya bau aroma ni. Aroma cili tu dengan campur belacan memang sedap. Kepada yang gemar belacan lah. Kepada yang tak gemar, tak taruh belacan pun boleh buat juga tu tahu. Kalau yang tak suka mesti ada yang tanya, takut ada yang tanyalah. Kalau tak taruh belacan boleh ke? Boleh sangat-sangat. Kita masak ni sebenarnya atas sesuai selera kita. Okey. Lepas tu masukkanlah paru yang telah digoreng tadi. Kepada yang gemar belacan boleh masuklah, kepada yang tak gemar tak payah. Ada orang setengah orang kata kalau tak masuk belacan tak berapa sedap. Tapi itu kepada yang suka belacan. Kalau yang tak suka belacan tak apa, sedap juga sebenarnya tak masuk belacan. Okey, lepas tu renekkanlah kacau-kacau sebati sehingga sambal tu tersalut dengan
paru tadi. Tada, dah siap. Sambal paru by Mokti. Ringkas dan mudah kan? Anda kat luar sana boleh mencuba resipi Mokti ni. Resipi yang ringkas-ringkas je dan yang penting sedap. Tak gitu. Itulah. Dah siap. Nampak tak? Dengan bawang, hirisan bawang tu nampak menyelerakan kan, dengan sambal paru yang garing tu, dengan paru yang lembut, memang sedap. Yang garing yang lembut tu memang sedap, sesuai sangat dimakan dengan nasi lemak ataupun nasi putih biasa. Kepada yang ingin mencuba, silakan ya, memang sedap. Itulah ungkapan yang Mokti katakan. Sebab Mokti dah rasa lepas makan tu terus, lepas masak Mokti terus makan. Memang sedap lah dengan nasi panas-panas, memang terangkat habis. Okey, kepada yang kalau yang suka pedas tu boleh campur dengan sedikit cili padi pun sedap juga. Tapi kalau tak suka berapa pedas tu, sesuai selera lah ya. Okey, itulah. Okey, alhamdulillah. Siap juga Mokti siapkan resipi sambal paru yang sedap dan ringkas. Okey. Di sini dulu Mokti berbagi resipi untuk sambal parunya. Nampak tak? Ini Mokti cedukkan sikit, Mokti nak masukkan dalam pinggan. Nampak? Sedapnya, memang sedap, terbaik tahu kawan-kawan. Boleh cuba tahu. Okey. Sebab resipi ni memang ringkas, rasa anak-anak muda pun boleh cuba resipi ringkas dan sedap ni. Sebenarnya resipi yang sedap tak semestinya bahan-bahannya pun nak kena banyak taruh. Sebenarnya kalau tahu cara masak tu, sebenarnya resipi yang ringkas tu lah sebenarnya lagi sedap. Nampak tak? Mokti letak atas nasi putih tu dan boleh dimakan. Okey, terima kasih kerana dah menonton channel Mokti ni. Sampai jumpa lagi di channel Mokti yang akan datang. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.